Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Amin Fuad. Assalamualaikum guys. What's up guys? Hey, what's up guys? Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Izzy daripada pemain ke-12. Aku boleh kata Pulau Pinang lah kot, sebab Pulau Pinang ya kita tahu dia juara Liga Perdana, tapi saya sendiri tak expect ataupun tak jangkakan yang pasukan Pulau Pinang masuk ke Liga Super. Sebagai contoh, walaupun dia 2 kali dah lawan JDT, 2 kali kalah, tapi dia berjaya juga mengalahkan pasukan-pasukan besar macam Terengganu, macam Selangor, even Perak pun. Walaupun dalam keadaan krisis, Perak adalah kira pasukan yang ada nama lah, pun ditewaskan oleh pasukan Pulau Pinang. So aku rasa Pulau Pinang lah pasukan yang berjaya mengejutkan aku. Yang mengejutkan aku dari segi tak perform, aku boleh kata mungkin Pahang dan Perak, tapi tak adalah mengejutkan sangat, sebab kita tahu sebelum bermulanya musim, kita tahu yang Pahang dan Perak memang ada bergolak sikit dari segi dia orang punya pengurusan, dari segi bayaran gaji, macam-macam lah kan, dari segi macam-macam lah, logo lah, apalah kan. So itu pasukan mana yang mengejutkan aku adalah Pulau Pinang. Ramai yang akan memilih Penang, tapi aku ada differential sikit. Aku memilih pasukan seperti Sabah daripada Borneo. Kenapa Sabah? Sebab aku sendiri personally aku memilih Kurniawan Yulianto ni antara yang aku namakan sebagai antara pengurus pertama yang akan dinaikkan ataupun yang akan dipecat. Sebab musim 2020 dulu dia berada hovering nombor 10. Betul-betul nombor 10 sebelum nak relegate. Jadi itu pun half of season lah kan. Jadi yang menariknya Dwi Yulianto ni patut digantikan dengan Joseph Kalang. Ada something and then dia dilantik semula. Jadi dia mau masuk Amir Raya dan Sabir Ramdhani antara yang key player. Tapi yang menariknya, dia bermula dengan first 5 perlawanan pertama dengan 3 kalah, 1 seri dan 1 menang. Tetapi untuk 5 perlawanan seterusnya, dia bermula dengan seri dengan Penang 1 sama, seri dengan Selangor 2 sama. Dia untuk perlawanan ke-6 sampai perlawanan ke-10, 2 menang, 2 seri dan 1 kalah. Dia nampak penambahbaikan dalam mendaki tangga Liga Super. Untuk last 3 match, dia ada 2 menang dan 1 kalah. Jadi dia menduduki tangga ke-7, 16 poin, 3 poin daripada tangga ke-5 Selangor. Jadi itu antara sebab aku rasa dia 16 poin dengan PJ City pun 1-2 poin tak silap aku. PJ City dengan 17 poin tak silap aku. Jadi diorang di tangga ke-7 dengan 16 poin, 17 gol dan 17 lulus. Antara keeper yang aku tadi namakan Andri Yahya dan Sadir Ramdhani lah. Di samping Sam Johnson, pemain Red Sox City daripada Major League Soccer yang direhat, yang dah diberhentikan kontrak disebabkan isu disiplin. Tapi dia kata ada isu keluarga, tapi ini pemilik pertama dia ada isu masalah macam ni. Digantikan dengan Joseph Ivancic. So itu untuk soalan pertama. Pasukan aku memilih pasukan PJ City. Kenapa aku pilih PJ City? Aku pernah bercakap, kalau kau tengok video yang dulu yang Amin pernah interview aku di dalam debat, aku mengatakan PJ City adalah pasukan antara, aku mengakulah prediction aku masa tu, PJ City adalah antara pasukan yang akan relegate tersingkir ke Piala Premier. Jadi tersasar sekali. So bagi aku mengejutkan lah, sebab PJ City masa tu untuk pendapat aku, dia macam tak ada nampak desire untuk mengekalkan diri dia kat dalam liga dengan tak ada pembelian yang orang kata yang drastik. Dia cuba fokuskan kepada player tempatan kan, tapi nama-nama besar sangat pun tak ada selain pada Safi Salim, Mahali Jasudi. Jadi untuk kenapa PJ City mengejutkan, selepas 13 perlawanan, Kalamullah ni adalah penjaga gol PJ City ni adalah penjaga gol kedua orang kata yang antara tertinggi peratus clean sheet dia. So pencapaian PJ City sendiri lepas 13 perlawanan ada 3 kemenangan, 6 seri daripada PJ City dan 4 kekalahan. Yang highlight untuk PJ City ni adalah dia seri dengan Terengganu di Kuala Terengganu, dan juga berjaya mengikat pasukan Penang yang berada di dalam top 4 sekarang ni 0-0. Jadi PJ City ni walaupun tiada import,
kita tak bolehlah pandang rendah kepada pasukan PJ City, kan. So maksudnya bukanlah orang kata di isu yang no import is no problem Jawapan aku adalah Penang FC. Ya, JDT masih lagi calon juara. Aku rasa walaupun 3 mata di belakang Terengganu, tak salah aku, susahlah pasukan lain nak mencabar. Yelah, paling dekat is Terengganu dengan mungkin Kedah lah. Tapi selagi Kedah dengan Terengganu tak konsisten, macam mana kita nak expect ada orang kata pencabar untuk JDT. Kalau kau tanya aku, secara jujurnya aku tahu JDT mungkin menang, tapi at least kurang-kurangnya kalau ada pencabar, seronok sikit lah liga kita ni, macam goyang sikit lah JDT. Tapi at the end of the day ataupun akhirnya, aku rasa JDT akan muncul juara juga. Pada pandangan aku, walaupun selepas 13 perlawanan, JDT masih lagi nampak utuh di tangga liga, di tangga tinggi, di puncak liga. Walaupun dia beri rapat dengan Kedah dan Terengganu 27 dan 25 poin tak salah aku. Tetapi kenapa aku menyatakan JDT masih utuh? Disebabkan kedua-dua tim yang dekat Kedah dan Terengganu ni, diorang ada perlawanan AFC Cup yang akan berlangsung pada Jun dan Julai, di mana untuk AFC Champions League pula, JDT ketiga-tiga perlawanan peringkat grup masih lagi postpone dan tidak ada lagi tarikh untuk waktu direkodkan sekarang ni lah. Di AFC sendiri pun tidak ada rancangan untuk dalam mengumumkan tarikh dalam masa yang terdekat. Jadi antara Kedah dan Terengganu ni, yang aku lihat yang akan menghadapi sedikit kesukaran ialah pasukan Terengganu sendiri, sebab TFC akan bertandang ada 2 away game ke Kaya FC, dan ada satu lagi tim yang mungkin ada daripada Southeast Asia, berbanding dengan Kedah yang hanya akan ada 1 away game di Vietnam. Jadi aku rasakan di sini mungkin skuad kendalian Aidil Syarin ada mempunyai kelebihan sedikit berbanding skuad Nafuzizim, disebabkan Aidil Syarin ada skuad lebih senior dan telah bermain dengan di peringkat Asia AFC lebih lama lah, 1-2 season, dan Aidil Syarin ada ramuan untuk how to win a game. So aku merasakan pencapaian terdekat masih Kedah dan Terengganu, walaupun Kedah di tangga ketiga 2 poin di belakang Terengganu, tapi bagi kedua-dua skuad ni, Terengganu dan Kedah, it's all about themselves to blame kalau diorang keciciran mata. Tetapi untuk JDT, aku rasa untuk baki 9 game ni, dengan tidak ada game daripada hanya berfokus kepada perlawanan domestik, aku merasakan kelebihan kepada pasukan JDT. Persaingan tempat kedua ketiga saja untuk setakat ni. Of course, jawapan aku masih Johor Darul Ta'zim adalah pasukan yang adalah calon menjadi juara. Kita nampak dari segi permainan dia sendiri, dari segi penyerang import dia yang straight away Bergson yang masuk selepas perlawanan kedua ke perlawanan ketiga macam tu, memberikan impact yang sangat besar untuk pasukan JDT. Jadi dengan intensiti permainan mereka, aku rasa tak ada masalah untuk Johor Darul Ta'zim mengekalkan kejuaraan. Pejabat terdekat, aku rasa semua kawan-kawan aku lain yang cakap samalah, Terengganu. Walaupun Terengganu dan Kedah dua-dua pencabar yang baik, tapi aku pilih Terengganu sebab Terengganu berjaya mengalahkan Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim selepas 2 tahun tak salah aku, Johor tak pernah kalah. Nafuzizim, orang kata yang Nafuzi Ball ni mutu permainan yang sangat kemas, dia sangat konsisten. Memang ada flop sikit 1-2 perlawanan dengan Penang yang kalah 4-1, tapi selain daripada itu aku rasa dengan latest sekali dengan melawan pasukan Selangor dan bangkit di minit-minit akhir, menunjukkan pasukan Terengganu ini benar-benar ingin mengutip mata untuk setiap perlawanan dan benar-benar yang untuk mengejar rapat pasukan Johor. Dan yang paling penting kena ingat, ini adalah isu lain di mana pasukan Terengganu ni tiada national call-up. Ini pun sensasi juga, mungkin boleh dikupas ke hari yang lain, membuatkan mereka akan lebih Coach Nafuzi sendiri akan ada time yang cukup banyak untuk menjadikan chemistry pasukan ni lebih mantap. Ya, masih lagi calon juara dan pencabar terdekat bagi aku adalah Terengganu FC.
Mungkin Selangor lah, sebab expectation orang atau penyokong Selangor ataupun sebenarnya bukan penyokong Selangor pun tinggi. Itu yang menyebabkan ramai yang kecewa, especially penyokong Selangor lah. Tapi sebenarnya bila kita ikutkan, yalah, kalau tengok skuad Selangor ni ada Brandon Gunn, ada Syarif Fikri, kalau kita tengok tonggak kebangsaan lah ada Syamil Safari. Tapi sebenarnya skuad Selangor adalah antara, dari segi purata umur, antara yang paling muda. So bermakna you boleh tengok pemain macam Mukhairi, Daniel Asri, pemain tengah dia yang Alif kan, Alif Aiman apa semua kan. So even Jordan Ayambila, lepas tu Afro yang kat tengah tu, Syarul Nazim. So kebanyakannya pemain muda. Kalau ni nak bandingkan dengan skuad JDT ataupun skuad Kedah atau Terengganu, mungkin Kedah lah, banyak lagi pemain-pemain yang lagi dah pengalaman. So sebenarnya ya, aku kecewa dengan Selangor, tapi aku rasa bila tengok balik skuad yang Selangor ada, sebenarnya memang susah lah kau nak mengharapkan Selangor untuk bukan setakat mencabar JDT, tapi untuk berada di top 2, top 3 pun tak senang. So itu kecewa, tapi aku macam tahulah kenapa diorang tengah dalam proses yang untuk transisi lah. Mungkin tak tahu, mengambil masa lebih lama sebab pemain-pemain muda ni pun tak berpengalaman. So itu kita akan tengok lah. Aku rasa tak lain tak bukanlah pasukan ini sentiasa berada di Dadi Akbar orang kata, iaitu Seri Pahang dan Perak. Bermula dengan isu off-field, daripada isu logo, tunggakan gaji, isu perswastaan. Jadi dia, mengapa aku kategorikan kedua-dua pasukan ini mengecewakan, disebabkan kedua-dua pasukan ini sebenarnya lebih banyak isu off-field yang efek kepada on-field. Contoh sebagai Perak terbaru ada isu tunggakan gaji, pemain berpindah, Syarul Saad dan Zulhelmi di Paula yang berpindah ke pasukan JDT. Itu yang aku akan rungkai sebentar lagi. Dan Seri Pahang yang ada rehat coach, ada masalah dengan pemain import yang tak on form, up to the standard. Dolah masuk balik untuk menyelamatkan keadaan, mendaki tangga 2-3 perlawanan ini untuk mencari ramuan-ramuan terakhir lah, untuk menyelamatkan Sepang daripada terjerumus ke lembah Liga Perdana. Jadi dua pasukan ni yang bagi aku amat mengecewakan, sebab Perak sendiri ada sejarah 100 tahun, tak kurang juga dengan Seri Pahang. Jadi andainya dua pasukan ni, sebenarnya result di dalam padang ada disebabkan direct effect daripada off-field, daripada di luar isu di luar padang, daripada management itu sendiri. Jadi aku rasakan dua pasukan ni lah yang agak mengecewakan aku, sebab bukan disebabkan hanya 100% result dan taktikal atas padang. Jawapan aku adalah pasukan Perak. Perak FC, kita tahu isu dalaman dari sejak sebelum start liga lagi, daripada awal tahun, daripada segi logo, daripada segi launch jersey tak dapat dan sebagainya. Dan paling besar adalah coach menjadi mangsa. Coach Mehmet sendiri yang meninggalkan pasukan. Sayang, kecewa kenapa? 3 tahun yang baik, 3 tahun kebelakangan ni. Kalau kita tengok statistik Perak, 2018 dia tamatkan Liga Super di tempat kedua. Dalam tahun yang sama dia menang Piala Malaysia, dan tahun 2019, tahun berikutnya, dia adalah tempat kelima. Dan juga dia adalah finalis Piala FA. Itulah aku cakap, Perak ni orang kata top 4 lah, pasukan top 4. Dan tahun lepas dia memang menamatkan musim di tempat keempat. Jadi sangat mengecewakan. Dia terperosok untuk battle of relegation dan sebagainya. Aku rasa sangat kecewa lah. Aku memilih UiTM FC. Kalau kau tanya aku, tak mengejutkan lah. Kalau kau tengok episod sebelum ni, kita ada panggil penyokong Perak pun nyata-nyata kecewa. Bukan setakat sebelum bermulanya musim pun ada isu jersey, isu logo lah, apa macam-macam. Lepas tu sekarang ni isu tak bayar gaji. Isu tak bayar gaji ni benda biasa kat Malaysia ni. Tapi kalau kau tanya aku, tak mengejutkan. Pemain patut belah, ya. Kalau kau dah tak dibayar gaji 3-4 bulan, buat apa kau nak duduk situ? Kalau aku pun majikan tak bayar, baik aku cari pasukan lain. Tapi ini aku punya pandangan lah. Kalau kau tanya aku, Perak ni sepatutnya reset. Reset maksudnya kau kena mula balik. Maksudnya kalau bajet kau 4 juta, kau guna 2 juta. Lagi 2 juta tu kau simpan sebagai emergency. Tapi kalau kau
berkeras lagi, kau dah tak bayar gaji, lepas tu kau ambil lagi pemain baru, pemain macam Nana Poku apa semua ni, pemain import. Kalau kau tak ada duit, jangan pakai pemain import, jangan pakai. Kalau kau terpaksa jatuh Liga Perdana, kau jatuh dulu. Sebab sekarang ni aku rasa pasukan Perak dah terlampau. Yelah, kalau tak bayar 3-4 bulan gaji, buat apa kau nak ambil pemain baru sedangkan pemain yang ada pun kau tak boleh nak jaga. So bagi aku, pemain yang dah belah tu belah. Kalau kau kena start dari bawah, maksudnya kalau kau punya bajet tu bawah 10 juta, bawah 5 juta, start balik daripada bawah. Itu pandangan aku lah. Memang perit kalau kau sebagai penyokong Perak akan turun Liga Perdana, tapi untuk kebaikan jangka masa panjang, aku rasa itu yang terbaik. Tak mengejutkan, tapi secara jujurnya untuk belah tu aku pun rasa tak mengejutkan lah, sebab itu tindakan yang sepatutnya. Mungkin isu ni dah berlarutan, meskipun kita dah rungkai isu ni daripada satu manajemen ke manajemen yang lain. Perpindahan tu tak mengejutkan sangatlah. Pertama aku terpaksa jawab, mengejutkan tidak, sebab isu Perak terlalu deep, daripada isu logo, tukarkan gaji, isu pengurusan lewat dalam penswastaan, isu CEO. Aku pun rasa tak patut nak blame CEO baru Rizal Ali tu 100%. Dia pun hanya masuk untuk cuba membantu. Tidak ada persiapan yang baik untuk daripada selepas penangguhan dari tahun ke tahun, musim ke musim daripada FM. Tidak ada satu bekalan tabung untuk digunakan 100% diberikan kepada Rizal tanpa sebarang tabung dengan kos yang terlalu tinggi. Dia inherit squad yang ada masalah tunggakan gaji, kos operasi yang terlalu tinggi. Jadi aku rasa untuk pinpoint terlalu easy, tetapi untuk menyelesaikan masalah, by the date kita speak right now, CEO sendiri dah letak jawatan. Siapa nak memecat orang, meletak, nak pinpoint bukan satu isu, bukan isu yang mudah, bukan isu yang sangat susah sangat, tapi bukan isu yang mudah untuk kita selesaikan. Tapi Perak memang agak di dalam jangkaan, cuma it's about time to explode saja benda ni dalam jangkaan aku. Dan untuk pemain patut belah, aku rasa pemain pun, untuk pemain macam Syarul Saad 27-28 tahun, di Paula, Zuhaimi di Paula, yang ada offer, baik diorang pergi. Kita bercakap mungkin diorang pun ada komitmen sendiri, mungkin ada career yang patut diselamatkan. Management sini cakap pemain yang tak ada jiwa, you are free to go. Okay, fair and square punya statement lah. Tapi untuk secara kita sebagai pemerhati, aku merasakan ini keputusan yang sangat-sangat dalam jangkaan, tetapi mengecewakan lah. Sejujurnya tak terkejut lah bila ada campur tangan politik. Memang tiada kesudahan dia lah kan. CEO tukar bergula berganti dan tak bayar dan sebagainya. Orang kata dana kerajaan ni semua. Kita dah pernah kupas. Aku just tak larat lah dengan politician yang cuba nak mengawal pasukan bola sepak ni kan. Pemain patut belah, of course pemain patut belah dengan keadaan sekarang. Tak terkejut pun, elok lah Syarul Saad dari Paula pergi. Dengan dalam keadaan pandemik sekarang, kita semua tahu semua orang susah kan, sebab kita ada PKP, tak PKP, sukan kita ditutup dan sebagainya. Membuatkan kita rakyat Malaysia sendiri pun memang orang kata sangat terkesan dengan benda ni. Jadi apatah lagi bila kau tak dapat gaji, baik pergilah ban player ni, dua local player ni bukan calang-calang Isu gaji bagi aku tidak mengejutkan aku lah, sebab kita di Malaysia ni memang sinonim dengan masalah gaji. Tetapi apabila ada pemain seperti Syarul Saad ataupun di Paula belah, aku agak terkejut lah. Ni pun satu juga, faham, banyak betul duit. Aku tak tahu kontrak yang pemain import yang sebelum ni dia orang bayar tak pampasan, ataupun kontrak dia memang kontrak 6 bulan ke 3 bulan, aku tak tahu. So kalau katakan kontrak dia orang setahun, dia orang kena bayar pampasan, dia orang ambil lagi pemain baru. Okey, betul, Hidalgo ni memang pemain yang bagus. Kita dah tengok 1-2 perlawanan, memang dia bagus lah kan, bandingkan dengan pemain-pemain import yang sebelum ni dengan Pahang. Tapi persoalannya, kalau kau tanya aku, adakah masalah gaji ataupun duit pampasan untuk pemain-pemain import ni akan timbul lagi selepas ni? So itu aku tak pasti. Kalau kau tanya aku, itulah masalahnya Malaysia punya bola sepak ni. Kan, dah lah duit tak dia nak bayar, lepas tu kau ambil lagi pemain baru. So pusing-pusing tak kat tu lah. Syarul Saad di Paula ke JDT, perpindahan yang baik untuk mereka. Kalau kau tanya aku, Syarul Saad sebab Aidil pun dah berumur di JDT. Aku rasa Syarul Saad ni adalah
pengganti jangka masa panjang untuk Aidil. So aku rasa dia akan akan partner dengan Mauricio. Pelan-pelan lah, kita bukan tak, Aidil still boleh main, tapi aku rasa untuk Syarul sendiri, dia pun antara salah seorang pertahanan yang terbaik di Malaysia untuk national team, untuk pasukan kebangsaan. Walaupun dengan Perak dia tak bermain dengan baik, mungkin tak tahulah faktor motivasi ataupun sebagainya, tapi aku rasa ini adalah good move lah untuk Syarul Saad. Tapi untuk Di Paula, kalau dia nak jadi penyerang utama untuk Malaysia, dekat JDT bukan tempatnya, sebab dia tahu Bergson akan main. Kalau tak Bergson pun ada Syafiq Ahmad, ada Hazwan Bakri, ada Fernando Rodriguez, so banyak. Tapi dikabarkan katanya Di Paula ni backup untuk Bergson. So berita buruk untuk Hazwan dan juga Syafiq Ahmad lah. So tak tahulah, penyerang Malaysia memang tumpul. Bukan tumpul, tak ada kan. So kalau tak ada pemain yang main secara regular pun susah. So untuk Syarul okey, untuk Di Paula aku tak berapa pasti. Aku rasa isu ni Dolah dah banyak kali cakap. Import yang diorang dapat, Lucas Bocash-Levy, Pedro, Lita, yang hanya dia backup hanyalah Hendrik Gulon saja. Dan dia kekal pun Hendrik Gulon saja. Jadi aku pun pernah ulas juga benda ni, yang mana yes, semua import tak up to the standard. Kau waste the quota, lebih baik kau ambil pemain lokal saja. Tidak ada penambahan, pokok tambah dalam kualiti yang tempatan yang ada. Jadi dia bawa masuk Hidalgo, yang aku rasa first match lawan Selangor, dia memberikan nafas baru untuk tim Selangor yang memang serba segi tak kena pada hujung-hujung perlawanan. Dia memang berjaya memecah-kacirkan. Aku rasa Hidalgo, and then by the time aku record ni, pemain Korea dia Lee Kwan Song tak salah aku, pun dah skor dengan Melaka United. Aku rasa ini ialah perpindahan yang sepatutnya berlaku, dan kita kena admit yang Dolah tahu apa kualiti dan standard untuk Liga Super. Sebab Pahang ni pun satu pasukan yang elit dalam kancah bola sepak tempatan. Aku rasa Dolah come back and rescue at the right time. So kekalkan je lah Dolah untuk Pahang ni. Dan perpindahan Syarul Saad dan Di Paula ke JDT, aku rasa ada tokok tambah dia. Sebabkan bagus untuk semua pihak lah, win-win situation sebagai pemain sendiri. Dan mungkin juga pemain ini akan kembali ke Perak ataupun pasukan-pasukan lain sebagai untuk loan sebagai pemain pinjaman. Sebab Alistair Edward sendiri, sporting director JDT, ada menyatakan yang beberapa pemain akan dipinjamkan ke Melaka, Seri Pahang, Sabah dan UiTM. Tak dinyatakan siapa pemain itu, mungkin untuk memberikan minit permainan. Tapi sebab tahu katakan win-win situation, squad depth yang ada kepada JDT itu sendiri, dan minit permainan boleh diberikan, dan kebajikan yang lebih terjagalah. Hidalgo baik, ini baru import pasukan Pahang selain pada Lita, memberikan impact yang baik. So far 2 game ni memang Hidalgo ni nampak baik, nampak mantap. Scout yang baik, ejen yang baik, tak kisahlah siapa ejen dia guys, tapi Hidalgo ni aku rasa pun memberi impact yang baik. Ini yang kita nak, import yang masuk memberi impact yang baik. Macam Bergson, macam Hidalgo, dia straight away. Of course kena ada sikit orang kata settlement dan sebagainya, tapi kita nak macam ni lah. Beza dia jurang, kenapa kita bayar lebih? Sebab kita nak nampak ada impact pemain import ni. Kalau tidak, kita bayar ambil lokal. Syarul Saad dan Di Paula aku dah jawab tadi, harus pergi. Ini baik untuk engkau, baik untuk national team. Syarul Saad pun aku rasa Benjamin Mora pun tahun ni dia agak masih mencari-cari Adam Noazin ke ataupun Adi Zafwan yang start, dan kadang-kadang Syami Kuti pun ada start. Aku rasa mungkin dengan Syarul Saad ni dia ada permanent centre back yang mungkin menyelesaikan masalah. Dan aku dah pernah cakap banyak kali dah, penyelesaian jangka masa panjang bila Aidil Zafwan, bila Aidil nanti bersara, ini adalah dia, Syarul Saad. Pemilihan yang baik, orang kata baiklah, waktu yang sangat baik. Di Paula adalah
kita tahu Di Paula telah pemain naturalisasi yang terbaru kita. Jadi dia ada pemain lokal, baik juga untuk sana, baik juga untuk pasukan kebangsaan. Jadi no issue. Baik, ya setakat ini aku rasa Pahang perlukan nafas baru. Manakala Syarul Saad dan Di Paula perlu ada perut dah yang perlu diisi bagi aku, sebab masalah gaji ni bukan masalah yang biasa bagi pemain. Mereka ada anak bini yang perlu ditanggung, mereka ada ahli keluarga yang perlu ditanggung juga. So bagi aku, kalau itu laluan mereka ke JDT, dipersilakan and good luck untuk mereka berdua. Aku rasa isu ini harap semua faham lah kan. Isu pemain belah disebabkan gaji apa semua tu, benda ni normal lah untuk dalam bola sepak. Top 3 penjaga gol first Harizam Alias, sebab dia jarang lepaskan gol sebab defend JDT pun kuat. Dan nombor 2 mungkin Samuel Somerville, penjaga gol Pulau Pinang yang baru dipanggil skuad kebangsaan. Nombor 3 Kalamullah dari PJ City. Kenapa aku cakap PJ City? Sebab PJ City banyak game yang diorang seri dan juga kalah pun tipis. So dah lah tak pakai pemain import. So aku rasa Kalamullah ni orang patut berikan perhatian lah dengan skuad PJ City, apa yang PJ City ada. Top 3 defender. Top 3 Arif Fazilah, left back Terengganu. Aku impress lah dengan dia. Aku sukalah tengok dia main. Nombor 2 Quentin Cheng, main Pulau Pinang. Dia right back Selangor yang dipinjamkan ke Pulau Pinang pun juga aku suka cara dia main dekat Pulau Pinang. Terkejut juga. Nombor 3 adalah Jordan Ayambila. Walaupun defense Selangor memang teruk, tapi Jordan Ayambila ni antara salah seorang pemain yang aku rasa masuk-masuk je Selangor kau boleh nampak yang dia boleh dominate lah kan. Tapi dengan cara permainan Selangor ni sebenarnya memang kau akan terlepas gol sebab memang attacking sangat. Left back, right back semua tinggi. Tapi Jordan Ayambila ni antara yang memberi nafas barulah untuk Liga Malaysia. Top 3 midfielder, pemain tengah ataupun pemain tengah atau sayap lah. Arif Aiman memang top lah dalam list aku sebab Safawi injured, dia masuk, dia mengucar kacirkan pertahanan lawan. Aku rasa dia antara future Malaysia lah, future masa depan bola sepak Malaysia ataupun pasukan kebangsaan. Nombor 2 Makan Konate, pemain Terengganu ataupun playmaker Terengganu. Kita pun tahu dia punya kualiti macam mana, ada skor salah satu gol yang terbaik mungkin musim ni dari jarak jauh. Nombor 3 aku nak cakap Paulo Jusue, pemain tengah Kuala Lumpur, antara nadi penting untuk Kuala Lumpur. Set piece, corner semua dia ambil. And aku rasa dia memang playmaker lah. Dia punya passing, dia buat game lah untuk pasukan KL. Okay, top 3 striker ni senang. Ifadayo, Bergson, antara Kepa Sherman, Casagrande. Aku pilih Casagrande sebab Kepa Sherman main dekat pasukan yang bagus. Casagrande dia dominate. Dia ni ibarat macam Fellaini lah. Casagrande ni susah kau nak menang tanduk dengan dia. So aku mungkin nombor 1 Bergson, nombor 2 Ifadayo, walaupun Ifadayo lead top scorer. Baiklah, bagi aku Farizal Alias sebab dia hanya bolos dalam 6 gol saja. Kalamullah Al-Hafiz, ini pun antara pemain muda yang mendapat tempat di mata aku, meskipun berada di tangga ke-8, tangga ke-6 Liga, tapi dia menunjukkan persembahan baik pada umur dia. Seorang penjaga gol yang patut diberikan perhatian. Dan satu lagi penjaga gol Penang, Sam Somerville, baru dapat call up, so deserve untuk dapat dalam top 3 penjaga gol setakat ni on form. Defender, Carly Di Morga Terengganu, Captain Marvel Terengganu ni, Rodney Kelvin. Aku terlupa cerita aku, dia dah dijual ke, dah pindah ke ataupun gol daripada Selangor ni. Tapi dia on form. Aidil berjaya terapkan dia sebagai seorang pemain yang pemain pertahanan yang dikehendaki lah, very strong and stiff untuk jaga backline. Satu lagi ni aku ada berat sikit antara Corbin Ong dan Quentin Cheng, tapi aku mungkin memilih Corbin Ong sebab national squad player dan dia very good naik turun, very consistent left back lah. I think dia antara left back yang terbaik lah yang kita ada. Untuk midfield, Khairul Azrin daripada Penang. Kau boleh tengok sebenarnya Khairul Azrin ni memanjakan.
dia orchestrate the team from midfield seperti pemain-pemain senior. Banyak pemain Penang yang memeranjatkan lah pada aku, sebabkan mungkin diorang juara, tapi first season just like UiTM last season lah, diorang berjaya mengejutkan, orang pun tak percaya, tak expect apa diorang buat, tapi aku rasa banyak juga kejutan daripada Penang yang for the balance of 9 game mungkin diorang akan finish sebagai top 4. Aku percaya dia kalau diorang maintain macam ni, Casa Grande tu pun not bad. Tapi aku pilih Carol Azri ni. Seterusnya Leandro Velasquez, JDT, midfielder yang berperanan sebagai playmaker untuk JDT. 4 assist, 4 atau 5 assist. Dia banyak create the chance, main half space, no doubt. Satu lagi midfield ialah ex-national player untuk squad under 23, K. Guru Sam. Ini hidup, revive balik bawah Pimaniam. Dia umpama Kante yang box to box cover. Dia tak ada contribute, tapi dia cover a lot of ground dekat field. So aku rasa dia bermain basic 4-4-2 punya game yang suit untuk BJ City untuk win the game, untuk give fight, battle dekat midfield. So Guru Sam. Forward, tak lain tak bukan top scorer, current top scorer dengan 13 gol, Olegun Ifadayo, dan Bergson 9-10 gol atau 11, aku tak ingat sangat, tapi Bergson direct hit, masuk very direct, striker. Producer aku ada tweet, dia kata umpama Ronaldo gemuk, tapi zaman dia kurus lah, memang direct turn apa semua, memang Bergson memang layak. Amin pun ada bagi tu, tapi aku daripada awal pun memang tahu dia akan suit the play. Dia punya contribution berjaya cover up banyak kekurangan daripada Pawi sebagai top scorer untuk JDT. Satu lagi ialah Makan Konate daripada Terengganu. Mungkin orang akan tertanya kenapa bukan Kepa, bukan Cice, tapi aku cakap Makan Konate sebab Makan Konate ada few games dia drop sebagai second striker belakang dia David Da Silva, tapi somehow dia berjaya create a lot of space kepada David Da Silva dan kepada Faizal Halim dan ke kiri kanan. Aku rasa Makan Konate antara pemain yang perlu diberikan perhatian untuk the next 9 game. Nombor 1 aku pilih of course Farizal Malias daripada pasukan Johor Darul Takzim. Kenapa? Telah dibuktikan dengan statistik yang aku dapat sikit info ni, 62% clean sheet daripada 13 perlawanan. Nombor 2 terletak kepada Kalamullah daripada pasukan PJ City, 46%. Nombor 3 actually pasukan daripada Terengganu, tak ingat berapa ratus, tapi kenapa aku tak pilih Terengganu sebab Terengganu pun penjaga gol dia ada yang injured tu, yang tinggi rampai tu, yang kita semua suka mengharapkan dia ke pasukan kebangsaan. Dia injured ACL dan digantikan dengan Suhaimi tak salah. Tapi aku pilih selepas dia, lepas Terengganu, pasukan yang nombor 4 yang terbaik dari segi clean sheet adalah pasukan Penang. So Penang FC aku, of course lah, kita tahu Tan Cehu pun nak panggil dia Summerville. So aku dah pilih Summerville lah untuk penjaga gol. Itu 3 penjaga gol terbaik kita setakat ini. 3 penjaga gol terbaik untuk pasukan untuk 13 perlawanan ni. Nombor 1 aku rasa Corbin On tak ada tempat, tak ada orang lah. Orang kata tak ada orang boleh menggantikan tempat Corbin On di sebelah kiri. Setakat ini masih pemain terbaik. Kedua, aku rasa pemain yang meningkat naik, yang orang selalu argue yang patut di call up juga, Arif Fazilah dari Terengganu pun begitu baik, ya. Dan nombor 3 aku rasa yang menyelah juga, Quentin Cheng dari pasukan Pulau Pinang, midfielder, pemain yang meningkat naik juga dari Terengganu. Aku rasa Mickey tahun ni agak paling stable lah. Dia macam tunjang lah, dia ada memberi impact dalam pasukan Terengganu. Okay, Faisal Halim terkejut juga tak di call up. Dan seterusnya Hendrik Dos Santos dari Pulau Pinang. Aku rasa dia tunjang lah. Hendrik Dos Santos ni selain kepada Casa Grande, Dos Santos ni memberikan impact yang besar. Dan midfield terakhir aku pilih pemain muda sensasi dari pasukan Selatan, iaitu Arif Aiman. Walah, player ni pun
macam bukan 18 tahun lah, masuk straight away menunjukkan bakat dia, memang memberi impact. Aku bagi ni semua yang pemain yang bagi impact kat pasukan tu sendiri dan kau tengoklah pasukan tu kat mana sekarang ni. Okey, yang terakhir adalah 3 striker terbaik. Of course lah, tak payah cerita banyak. Ifedayo, permulaan yang lambat untuk Ifedayo, tapi kita semua kenal Ifedayo ni mungkin dah tahun ketiga atau tahun keempatnya. Tahun ketiga bersama-sama. Kalau kat Malaysia dah tak, aku tak ingat lah sangat dia dah tahun keempat ke 5. Sangat baik Ifedayo, permulaan yang lambat tapi sekarang dia adalah top scorer. Nombor 2 aku nak cerita ni pasal Bergson. Semua orang, aku rasa aku percaya kawan-kawan aku semua pilih Bergson. Bergson ni yang menariknya, dia 2 perlawanan ke 3 perlawanan awal tu dia tak ada. Patutnya Herrera tu yang masuk, tapi dia siap kena quarantine. Pom, dia masuk je. Kaki kanan, kaki kiri. Aduh, manis. Aku pun tak tahulah. Orang kata balance, terbaik lah Bergson ni. Inilah import yang kita nak, yang memberikan impact terus. Johor pun orang kata, aku rasa so far inilah antara striker yang terbaik pasukan JDT pernah dapat, import yang terbaik. Dan tak lupa yang terakhir, top 3 striker kita yang orang kata yang paling mantap sekarang ni, yang sudah kuda tua, tak bukan kuda tua dah, Otai legend aku panggil, Muhammad Amri Yahya daripada pasukan Sabah. Meletup-letup baik. Last 2 game ni dia meletup-letup. Aku rasa dia masih relevan. Liga Super dia masih relevan, dan pemain otak yang menggunakan orang kata otak, bagi pemain genius lah di dalam padang. 3 pilihan terbaik goalkeeper aku. Yang pertama Fariza Malias, Kalamullah dan juga Suhaimi daripada Terengganu. 3 pilihan pertahanan, aku memilih Corbin Ong, Rafael daripada Penang FC dan juga Khalidi Murga daripada TFC. 3 pemain pilihan aku untuk midfielder ataupun pemain tengah, iaitu Paulo Josue daripada KL City, Velasquez JDT dan juga Konate daripada TFC. Dan juga 3 pilihan striker aku iaitu Ifedayo, Bergson dan juga Kepa Sherman. Itu sahaja rangkuman bola sepak Malaysia yang aku boleh katakan selepas 13 perlawanan. Mungkin kawan-kawan aku ada pendapat yang lain. Dan aku nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada penonton kami. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami. Walaupun raya dalam keadaan MCO, PKP, harap kita dapat kembali ke studio dengan cepatnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Raya 2021 1442 Hijrah kepada kawan-kawan semualah. Sebenarnya Hari Raya PKP kedua kita ni, masih duduk di rumah lagi. Aku mohon sepuluh jari, aku minta maaf anda yang ada salah fakta, ada tersalah post ke, body ada yang komen hari tu, kita bukan nak tengok tepi muka Amir, kita tengok depan. Minta maaf lah benda-benda tu. Ada yang terkecil mata ke waktu cakap, ada terlalu emosi ke, ada termarah, ada terperli ke. Kadang-kadang kita bercakap ikut emosi, kadang-kadang kita bercakap ikut fakta. Tapi inilah aku sendiri, aku mewakili diri aku mohon sepuluh jari, mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih juga kepada korang semua. Aku harap korang menjadi warga Marhen dan Kayangan yang baik, yang mengikut SOP. Kalau anda kita tak boleh, tak tahulah kerajaan tiba-tiba ada announce ada boleh ikut SOP, boleh jarah ke tak jarah, apa-apa pun, kat mana korang berada, korang dah rentas negeri ke, korang ada kat rumah lagi ke, korang tengah pasal mansir ke, aku ucapkan terima kasih dan sekali lagi Selamat Raya, maaf zahir dan batin. Akhir kata dari aku mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin jika ada komen-komen ataupun gurauan aku, usikan-usikan aku selama ini di dalam video pemain ke-12 ni yang mengguris hati kawan-kawan yang lain. Aku berharap kita akan tamatlah PKP ni, kita boleh kembali ke stadium dan menyokong pasukan masing-masing. Selamat Hari Raya guys. Maaf zahir dan batin. Terlanjur di Hari Raya ini aku nak ucapkan selamat Hari Raya kepada peminat ataupun penyokong ataupun siapa-siapa sajalah kalian di luar sana yang menonton channel Pemain ke-12. Aku ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ikhlas daripada aku sepanjang aku bersama dengan Pemain ke-12 ini. Kalau aku ada tergurau kasar, terlebih kata, terlebih bicara, itu hanyalah gurauan aku.
Kalau ada tak selesa, minta maaf. Apa-apa pun aku dan korang semua tetap menyokong bola sepak tempatan. Kita meminati satu benda yang sama, kita nak yang terbaik untuk bola sepak kita semua. Dan yang paling penting sekali, kita musim-musim pandemik COVID-19 ni, kita patuhlah kepada SOP kerajaan. Walaupun ada yang rasa sakit hati dengan golongan kayangan ke, golongan yang bukan kayangan ke, aku harap kita semua dapat berlapang dada lah. So itu saja daripada aku. Hashtag kita jaga kita, hashtag Save Palestine. Assalamualaikum.